Baik Lauda, dalam bincang-bincang sejarah kita kali ini, di mana kita akan membicarakan ataupun memperkatakan mengenai dengan tajuk iaitu bicara buku sejarah wasilah ketahtaan Kesultanan Brunei itu pada tahun 1659 hingga 1829 bersama dengan tetamu kita yang berkesempatan di pagi ini kita jemput ke studio sampai pagi iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Ardisham bin Haji Awang Abu Bakar merupakan penolong pegawai penyemak tingkat 1. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya, diucapkan selamat datang ke Rampai Pagi. Ya. Terima kasih kerana menjemput. Ya, baik. Pada kali ini ya kita ingin memperkatakan seperti tajuk yang pun saya nyatakan sebentar tadi ya, iaitu bicara buku sejarah wasilah ketahtaan Kesultanan Brunei. Itu pada tahun 1659 betul ya tuan ya? Hingga 1828 jilid yang ketiga. Ya. Baik, sebagai mukadimahnya boleh tuan berikan sedikit pengenalan tentang buku ini mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tersilah Brunei, Wasilah Ketahtaan Kesultanan Brunei, jilid 3 adalah buku yang ditulis oleh Allahyarham Yang Berhormat Pihin Jawatan Dalam Sri Maharaja Datuk Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri bin Begawan Pihin Udana Khatib Datuk Seri Paduka Haji Awang Umar, salah seorang tokoh sejarah yang dikenali lah. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 2019. Tersilah Brunei jilid 3 ini merupakan kesinambungan daripada Tersilah Brunei yang ada sebelum ini, iaitu jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 membawa tajuk sejarah awal dan perkembangan Islam, manakala jilid 2 bertajuk zaman kegemilangan dan kemasyhuran. Ya, jadi itu sebagai mukadimah mengenai dengan pengenalan buku tersebut. Jadi Tuan, saya tertarik ya dengan perkataan wasilah yang digunakan dalam tajuk buku ini. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan wasilah dan kenapa ia digunakan? Menurut Kamus Nusantara, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, perkataan wasilah bermaksud perhubungan atau pertalian. Jadi dalam buku ini perkataan wasilah itu memang sangat bersesuaian dengan apa yang ingin disampaikan oleh Allahyarham Yang Berhormat Pihin tentang wasilah atau pertalian ketahtaan Kesultanan Brunei dari zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalilul Jabbar, Sultan Brunei ke-11 pada tahun 1659 hingga pemerintahan Sultan Muhammad Alam, Sultan Brunei ke-22 pada tahun 1828. Dalam tempoh lebih daripada 160 tahun itu, banyak peristiwa yang menarik yang boleh diceritakan dan dibincangkan sebagaimana yang ada dalam buku ini. Jadi wasilah adalah bermaksud pertaliannya. Wah, cukup menarik sekali. Ya. Dan seperti yang dinyatakan sebentar tadi ya, iaitu penceritaan buku ini merangkumi itu pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalilul Jabbar, Sultan Brunei ke-11 hingga zaman pemerintahan Sultan Muhammad Alam, Sultan Brunei yang ke-22. Jadi tempoh itu tentu merangkumi zaman pemerintahan itu beberapa Sultan Brunei lain. Jadi mungkin dapat dijelaskan, diterangkan zaman pemerintahan Sultan-Sultan berkenaan, Tuan. Silakan. Zaman pemerintahan Sultan-Sultan yang terkandung dalam buku ini antara lain ialah Sultan Abdul Jalilul Jabbar, iaitu Sultan Brunei ke-11, Sultan Haji Muhammad Ali, Sultan Brunei ke-12, Sultan Abdul Haqqul Mubin, Sultan Brunei ke-13, Sultan Muhyiddin, Sultan Brunei ke-14, Sultan Nasruddin, Sultan Brunei ke-15, Sultan Husin Kamaluddin, Sultan Brunei ke-16, Sultan Muhammad Alauddin, Sultan Brunei ke-17, Sultan Umar Ali Saifuddin I, Sultan Brunei ke-18, Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Brunei ke-19,
Sultan Muhammad Jamalul Alam I, Sultan Brunei ke-20, Sultan Muhammad Kanzul Alam, Sultan Brunei ke-21 dan Sultan Muhammad Alam, Sultan Brunei ke-22. Ya, jadi itulah antara pengisian yang dibuatkan di zaman pemerintahan sultan-sultan yang terkandung dalam buku ini. Jadi tuannya, setiap buku yang dihasilkan sama ada berupa ilmiah, kreatif dan juga seumpamanya akan membawa tema atau perbincangan masing-masing. Jadi dalam buku ini, apakah antara tema atau perbincangan yang diketengahkan dalam buku ini? Dalam buku ini antara tema yang diperbincangkan ialah tentang pentadbiran, ekonomi dan hubungan diplomatik, iaitu semasa zaman pemerintahan sultan-sultan yang dinyatakan tadilah. Ya. Dari segi pentadbiran, pemerintahan sultan-sultan Brunei pada waktu itu diperkukuhkan dengan nilai keadilan dan kemuafakatan. Antara sultan yang amat mementingkan nilai kemuafakatan ialah Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Brunei ke-19. Baginda sentiasa bermuafakat dengan para pembesar negeri sehingga Baginda diangkat sebagai seorang raja yang adil dan memerintah negeri Brunei berdasarkan lunas-lunas ajaran Islam. Buku ini juga turut menyentuh wasiat Sultan Abdul Jalil Al-Jabbar, Sultan Brunei ke-11, di mana Baginda menasihatkan sultan-sultan selepas Baginda supaya berlaku adil, bermusyawarat dan bermuafakat dalam menjalankan pemerintahan. Dari segi pembangunan ekonomi pula, Sultan Muhyiddin, Sultan Brunei ke-11, merupakan seorang raja yang sangat prihatin, pemudian dan berusaha keras untuk memulihkan pentadbiran dan ekonomi Brunei. Ini jelas berikutan perang saudara yang berlaku pada tahun 1661 dan yang berakhir 1673, di mana Baginda berusaha untuk memulihkan keadaan. Manakala semasa pemerintahan Sultan Nasiruddin pada tahun 1690 hingga 1710 dan Sultan Husin Kamaluddin pada tahun 1710 hingga 1730 dan 1737 hingga 1740, tahap ekonomi dipertingkatkan dengan pengeluaran mata wang. Mata wang ini dikeluarkan bertujuan untuk memudahkan rakyat untuk menjalankan perniagaan dan membangun ekonomi. Ekonomi juga turut diperkukuhkan dengan hubungan diplomatik. Sebagai contoh, semasa pemerintahan Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Brunei ke-19, Baginda mengukuhkan hubungan Brunei dengan wilayah-wilayah seperti Jawa dan Makau. Melalui hubungan diplomatik yang kukuh, Brunei dapat memasarkan hasil negeri seperti kapur barus, lada hitam, sarang burung dan lilin. Selain itu, kapal-kapal dari Suluk, Makassar, Jawa, Sumatera, Melaka, China dan Portugal datang berusniaga dengan penduduk tempatan dan juga para peniaga yang berkumpul di pelabuhan Brunei ketika itu. Hubungan diplomatik juga dijalin dengan kuasa barat. Semasa pemerintahan Sultan Muhyiddin, Brunei menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan Spanyol di Manila. Perhubungan dengan pihak Spanyol ini juga mencapai kata sepakat untuk menangani masalah seperti kecurian, pembunuhan, penawanan dan permusuhan. Iya, jadi itu antara tema-tema yang diketengahkan dalam buku ini, iaitu mengenai dengan pentadbiran, ekonomi dan hubungan diplomatik dalam pemerintahan Sultan-Sultan Brunei pada ketika itu ya. Ya, baik. Ya, dan seperti yang dijelaskan tadi dapat kita lihat di mana Brunei pada zaman pemerintahan sultan-sultan berkenaan menunjukkan pencapaian yang sangat baik dari segi pentadbiran, ekonomi dan juga hubungan diplomatik. Jadi tentunya pencapaian ini dicapai dengan melalui ataupun menangani pelbagai cabaran. Jadi apakah tuan cabaran-cabaran itu turut dibincangkan dalam buku ini? Memang pencapaian diiringi dengan cabaran. Dan dalam buku Tersilah Brunei 3 ini, perkara itu digarap melalui cabaran yang berlaku di dalam negeri dan yang datang dari luar. Antara cabaran besar ialah perang saudara yang berlaku pada tahun 1661 dan berakhir pada tahun 1673.
Perang saudara yang berlangsung selama lebih 12 tahun memberi kesan kepada pentadbiran dan ekonomi Brunei pada ketika itu. Walau bagaimanapun, semasa pemerintahan Sultan Muhyiddin, Sultan Brunei ke-14, keadaan Brunei dapat dipulihkan semula. Mengenai pengaruh asing pula, pada akhir abad ke-18 hingga memasuki abad ke-19, Kesultanan Brunei diterajui oleh Sultan Umar Ali Saifuddin I dan Sultan Brunei ke-18 dan Sultan Muhammad Kanzul Alam, Sultan Brunei ke-19. Kedua-dua baginda menghadapi cabaran politik berikutan perkembangan kuasa barat di Kepulauan Melayu. Walau bagaimanapun, Kesultanan Brunei berjaya melaksanakan strategi diplomatik di samping bersikap tegas dalam memberi pendapat dan mencari jalan penyelesaian. Ya. Dan Tuan, yang sejarah itu menceritakan tentang peristiwa penting dan waktu ia berlaku. Walau bagaimanapun, maklumat ini perlu disampaikan dengan baik agar iktibar ataupun pengajaran di dalamnya sampai kepada para pembaca. Jadi, apakah buku ini dapat menyampaikan maklumat-maklumat itu dengan baik dan juga berkesan? Macam mana, Tuan? Buku ini memangnya syarat dengan penceritaan peristiwa bersejarah yang penting dan boleh dijadikan iktibar. Pencapaian dan cabaran yang dibincangkan tadi hanya sebahagian sajalah, banyak lagi di dalam isi. Gaya penceritaan dan penyusunan peristiwa sejarah dalam buku ini menjadikannya mudah untuk diikuti, tambah pula gaya bahasa yang digunakan begitu baik dan mudah dipahami. Satu lagi keistimewaan yang ada dalam buku ini adalah penggunaan bahasa Melayu Brunei yang dimanfaatkan, seperti penggunaan panggahan yang berarti sempadan, lulu yang berarti rusak, pusah berarti keletihan, sampir berarti mengalah, dan banyak lagi kata-kata Melayu Brunei yang digunakanlah. Kata-kata ini bukan saja berperanan untuk menyampaikan mesej penulis dengan tepat, tetapi juga sebagai komponen penting yang mewujudkan konteks dan latar belakang peristiwa sejarah dengan lebih jelas. Bagi kemudahan pembaca, perkataan-perkataan Brunei ini diberikan nota kaki yang menjelaskan maksud perkataan Brunei itu dalam bahasa Melayu baku. Secara keseluruhan, buku Tarsilah jilid 2 ini, jilid 3 ini dan 2 lagi jilid sebelumnya bolehlah dijadikan sebagai rujukan awal oleh ahli akademik, para pelajar dan pencinta penulis sejarah sebagai pembaca utamanya. Ya, dan mungkin ada terutama sekali ya peminat-peminat sejarah khasnya Tuan ya, dan juga mungkin penggemar buku amnya. Di manakah boleh mendapatkan buku Tarsilah Brunei, itu wasilah ketahtaan Kesultanan Brunei ini? Itu bagi jilid ke-3 dan juga berapakah harganya? Mungkin dapat dijelaskan, kita kongsikan bersama. Bagi peminat sejarah dan penggemar buku sejarah ya, buku Tarsilah Wasilah Ketahtaan Kesultanan Brunei jilid 3 ini boleh didapati di kedai buku di jabatan kami, Pusat Sejarah Brunei, dalam 2 jenis, iaitu dalam kulit tebal dengan harga RM20 dan kulit nipis dalam harga RM15. Yang seperti yang itu adalah kulit nipis. Kulit nipis ya. So ini yang berharga RM15 ya? Ya. Jadi untuk makluman bis kita juga, Pusat Sejarah Brunei akan turut serta dalam Pesta Buku Brunei yang insya-Allah akan diadakan pada 13 hingga 22 Ogos 2021 di Dewan Serbaguna Komplek Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Jadi semasa Pesta Buku adalah dialulukan para penggemar untuk mendapatkan potongan harga istimewa yang akan diberikan, yaitu dalam 20%, 30% dan 50%. Dan apakah nanti dalam Pesta Buku tersebut akan dijual jilid pertama dan kedua nanti Tuan? Macam mana?
Ya, akan ada akan dijual. Ya. dijual juga ya. Ya. Jadi mungkin ada yang belum berkesempatan mungkin ya, terutama sekali pada peminat-peminat sejarah ya, untuk mengetahui akan perkembangan ataupun kisah mulanya tersilah buku tersilah Brunei ini ya, akan ini kan dijual nanti ya. Alhamdulillah. Sekali lagi untuk perkongsian kita bersama, bagi buku yang berkulit tebal berharga RM20 ya Intan ya. Betul. Dan yang serupa ini ini nipis. Harganya RM15 sahaja. Ya. Jadi Dan kita boleh mendapatkannya ya. Nanti diadakan pesta buku. Betul, pesta buku, dan pastinya akan diberikan harga yang cukup menarik ya kepada kita yang berkunjung ke pesta buku yang akan diadakan nanti pada 13 hingga 22 Ogos ya. Pun alhamdulillah sebanyak kita ni mengetahui mengenai dengan maklumat mengenai dengan buku ini ya. Alhamdulillah, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Ardi Syam bin Haji Abu Bakar, iaitu penolong pegawai penyemak tingkat 1 Pusat Sejarah Brunei, yang baru sahaja kita mengetahui bersama mengenai dengan bicara buku sejarah, iaitu Tersilah Brunei, Wasilah Ketahtaan Kesultanan Brunei bagi tahun 1659 hingga 1828, iaitu jilid ketiga. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.